manakala 28 lagi cedera, termasuk 3 kritikal dalam satu insiden tembakan di bandar Baltimore, Amerika Syarikat. Menurut pemangku Pesuruhjaya Polis Rich Worley, pihaknya menerima beberapa panggilan mengenai tembakan sejurus selepas jam 12.30 pagi Ahad waktu tempatan di kawasan Kejiranan Brooklyn di Maryland. Sebaik saja tiba, pihaknya menemukan puluhan mangsa cedera dipercayai akibat tembakan. Seorang wanita ditemui meninggal dunia di tempat kejadian, manakala 9 mangsa dibawa ambulans untuk menerima rawatan di hospital. Sejumlah 20 mangsa lain mendapat rawatan di hospital di wilayah itu. Worley berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengenal pasti suspek dan motif kejadian. Datuk Bandar Baltimore Brandon Scott menyifatkan insiden itu tidak sepatutnya berlaku di bandar tersebut. Seterusnya, kediaman seorang Datuk Bandar di Paris dibakar dan dilanggar oleh perusuh menggunakan kereta. Isteri dan anaknya mengalami kecederaan ketika melarikan diri dari rumah selepas diserang pada awal pagi Ahad. Vincent Ginburn, Datuk Bandar bagi sebuah kawasan pinggir bandar di selatan Paris, berkata beliau berada di Dewan Bandar ketika insiden tersebut. Dewan Bandar itu turut menjadi sasaran sejak rusuhan tercetus beberapa malam lalu dan telah ditutup dengan kawat berduri serta penghadang. Menerusi Twitter, Vincent menggambarkan serangan itu sebagai cubaan membunuh. Kertas siasatan ke atas kes tersebut telah dibuka namun tiada suspek ditahan setakat ini. Sementara itu, lebih 700 orang ditahan di Perancis setakat Sabtu dan lebih 40 pegawai polis dan anggota tentera cedera ketika penggolakan berterusan di negara itu, kata Kementerian Dalam Negeri Perancis. Kementerian itu dalam Twitternya memaklumkan 719 orang ditahan, manakala 45 anggota penguatkuasa mengalami kecederaan semasa protes. Sebelum ini, media melaporkan pejabat pendakwa raya melakukan siasatan dalam kes cubaan membunuh itu. Pada Selasa lalu, remaja berusia 17 tahun Nail M ditembak mati di Nanterre selepas dia enggan mematuhi arahan polis dalam satu sekatan. Pegawai yang menembak remaja itu didakwa atas tuduhan membunuh secara sukarela. Tembakan itu mencetuskan rusuhan di seluruh negara. Protes ganas berterusan sepanjang minggu dengan kecederaan dan penahanan dilaporkan setiap hari. Seterusnya, Israel meluluskan pembelian skuadron ketiga jet pejuang F-35 dalam perjanjian bernilai $3 bilion, kata Kementerian Pertahanan pada Ahad. Tambahan 25 pesawat yang dikeluarkan oleh Lockheed Martin akan menjadikan jumlah F-35 dalam tentera udara Israel kepada 75. Perjanjian itu akan dibiayai melalui pakej bantuan pertahanan yang diterima Israel dari Amerika Syarikat. Israel adalah negara pertama di luar Amerika Syarikat yang memperoleh F-35. Pada Mei 2018, Ketua Tentera Udaranya berkata Israel adalah yang pertama menggunakan pesawat itu dalam pertempuran. Lockheed Martin dan pengeluar enjin Pratt & Whitney telah bersetuju untuk melibatkan syarikat pertahanan Israel dalam pengeluaran komponen pesawat. Seekor panda gergasi betina Zin menyambut hari lahir ke-33 di sebuah zoo di Mexico City, Mexico pada Sabtu. Zin yang merupakan panda gergasi paling lama hidup dihidangkan dengan kek dibuat khas dengan puluhan apel yang juga makanan kegemarannya. Sambutan itu menarik China ke Mexico. Zhang Ran turut menghadiri majlis hari jadi tersebut di mana beliau menyatakan penghargaan kepada kerajaan Mexico dan usaha zoo untuk mengawal Xin dengan berhati-hati. Penghargaan kepada kerajaan Mexico dan usaha zoo untuk mengawal Xin dengan berhati-hati. 向这个墨西哥政府捐赠的一对大熊猫的后代之一，那么呢，它也是唯一的目前是非中国籍的大熊猫，那么也是整个拉丁美是非中国籍的大熊猫。那么也是整个拉丁美洲唯一的一只大熊猫，所以受到墨西哥人民以及整个拉丁美洲人民的喜爱。 Xin berusia 33 tahun bukan saja menjadi kebanggaan Meksiko tetapi juga kebanggaan China. Purata jangka hayat panda gergasi biasanya kira-kira 20 hingga 30 tahun.
Seorang anggota polis berpangkat Sarjan maut selepas dipercayai menembak diri sendiri di Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau petang semalam. Cemburu dipercayai menjadi motif seorang wanita berusia 42 tahun maut ditikam bekas suaminya dalam satu kejadian di Taman Desa Darul Naim, Kubang Kerian, Kelantan sekitar jam 3 pagi Ahad. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang dimasukkan ke wad Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu dibenarkan pulang ke rumah pada jam 2 petang Ahad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan siasatan rapi akan dijalankan pihak berkuasa berhubung dakwaan rasuah membabitkan kaki tangan Jabatan Imigresen Malaysia dan warga Cina di KLIA. Polis sedang menyiasat berdasarkan kertas inkuiri polis susulan insiden kekecohan di KLIA membabitkan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Si. Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi merayu bantuan gabungan Parti Sarawak GPS untuk berkongsi pengalaman dalam menjayakan kempen PRN di 6 negeri di Semenanjung tidak lama lagi. Agihan kerusi melibatkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Selangor bagi menempuh pilihan raya negeri PRN akan datang telah dimuktamadkan. 20 lokasi dikenal pasti sebagai kawasan panas di 36 Dewan Undangan Negeri bagi pilihan raya negeri di Kedah tidak lama lagi. Roket Ariane 5 yang melancarkan satelit Niasat 3D tahun lalu akan ditamatkan perkhidmatan. Presiden Vladimir Putin menegaskan sebarang tindakan mencemarkan Al-Quran termasuk merosakkan atau membakar kitab suci itu satu kesalahan jenayah di Rusia. Sekian buletin Awani jam ini. Saya Asim Hassan. Salam hormat. Kita jumpa lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual hadir ke perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya pada pagi Isnin. Sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela ke-51 peringkat kebangsaan di Padang Kawat Pusat Latihan Rela Wilayah Utara Sungai Petani turut disertai Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Menjelang pilihan raya negeri, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein akan menghadiri taklimat di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang. Sementara itu, segmen Niaga Awani akan membincangkan prestasi ringgit bersama Fellow Kehormat Akademi Profesor Malaysia yang juga ahli ekonomi Profesor Emeritus Dr. Jomo Kwame Sundaram. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani. Salam sejahtera, anda bersama Sinar Huda dalam Awan Global. Dan untuk jam ini kami ingin berhubungan kepada isu perkauman, khususnya isu perkauman dalam negara dan juga dalam konteks antarabangsa. Ini susulan laporan Racism in Malaysia ataupun Malaysia Racism Report yang dikeluarkan oleh Pusat Komas baru-baru ini, yang antara lain laporan ini mendapati insiden perkauman ataupun diskriminasi terhadap kaum dan juga xenofobia meningkat pada tahun 2022 dan ada kaitannya dengan pilihan raya umum ke-15. Jadi untuk jam ini kami ingin bincangkan lebih lanjut mengenai dengan apa peranan yang patut dimainkan oleh Malaysia untuk menentang isu perkauman dan juga dalam konteks antarabangsa. Dan bersedia bersama saya untuk mengulas lebih lanjut dengan mengenai dengan laporan ini, Gerald Joseph, pengarah Pusat Komas. Thank you Gerald for joining me today. Izinkan kami teruskan dalam bahasa Inggeris. Gerald, first off, tell us about the overall findings in the annual Malaysia Racial Discrimination Report by Pusat Komas in 2022, which saw a spike in incidents of racism, racial discrimination and xenophobia. So I think, we always hope for the miracle that it will drop, but it hasn't.
So yes, it has seen a spike, and just to put it in context, that I don't think we've captured everything. It's what is reported by the media, online, mainstream media, and also Pusat Koma's own complaints app. So the incidents we recorded is 82, so big jump from 55 last year. So, but many people who look at the numbers say, hey, something is wrong. There's more than